وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر بالحق بحق وهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقدار العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita panjatkan kepada Sayyiduna wa Maulana Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengurusi masjid Datuk Haji Basrah kerana mengalu-alukan program pada hari ini. Terima kasih juga jawatan kuasa yang menjemput, mengappointmentkan perjanjian pada malam ini untuk kita mengadakan kuliah maghrib pada malam ini. Tidak lupa juga kepada Tuan Imam yang bertugas, Tuan Bilal, dan juga jemaah yang turut hadir, para ibu dan ayah sekalian. Apa kabar tuan hamba semua? Oh, sehat, alhamdulillah. Maklum barulah tengok mat kilau kan, main tuan-tuan hamba sudah. Alhamdulillah, kita jadi sebagai hamba. Ayat itu dia ayat yang beradab. Tuan hamba, kita ni hamba kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjukkan halusnya adab orang dahulu dulu. Tuan hamba, bukan kau aku, kau aku, kau aku. Orang Sabah kau aku, kau aku. Tidak apalah, menjadi satu kebiasaan sudah bagi kita punya logat percakapan Sabah pada hari ini. Tidak mengapa. Jadi pada malam ini kita akan kongsikan satu nasihat ataupun pengajaran. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat pada malam ini kita ambil, dan juga kita paling utama kita amalkan. Kita amalkan, ada ilmu sedikit pun kita amalkan. Mudah-mudahan dia jadi istiqamah, berterusan, konsisten dalam apa sahaja yang kita lakukan. Tujuannya, hakikat yang sebenar adalah mau dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ini kita akan baca beberapa hadis kalau sempat. Mudah-mudahan menjadi pengajaran dalam kehidupan dan tindakan kehidupan kita, yang kita ni sebagai hamba dan kita ini perlu melakukan kebaikan, sebab dunia ini hanya sementara, dan dunia ini adalah ujian. Dan ujian ad-dunya darul bala wal imtihan. Aku ciptakan dunia ini adalah ujian, bala di muka bumi ini. Apabila ujian dan bala ini pasti ujian dan bala ini kepada manusia, bukan kepada haiwan, bukan kepada pokok-pokok, maka kepada manusia yang berakal, yang ada akalnya, yang waras akalnya, kerana akan dituntut, akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kamu di dunia ini. Akan dipersoalkan setiap daripada kamu akil balik, pada setiap kamu akil balik ini yang mukallaf, maka akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini kita ambillah beberapa buah hadis yang dikarang oleh Allah yarham Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, Abu Ali Al-Banjari, Andawi Al-Maliki, wa nafa'na wa bil ulumi bid daraini. Jadi kita baca 40 hadis akhlak mulia. 40 hadis akhlak mulia.
Faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bil ulumi. Hadis 40, hadis akhlak mulia itu masyarakat madani yang diidam-idamkan. Masyarakat madani orang bandar. Kita termasuk juga pada orang bandar madani yang diidam-idamkan, yang kita mau. Masyarakat ini yang kita mau, yang kita idam-idamkan, yang kita impikan, kerana membentuk manusia insan ini daripada yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bacakan hadis dia daripada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzlimuhullahu fi dhilli yawma zilla illa zilluhu imamun adilun wa syababun nasha'a fi ibadillahi azza wa jalla wa rajulun qablahu mu'allaqun fil masajidi wa rajulaini tahyaban fillahi ijtima'a alaihi wa tafarraqa alaihi rajulan da'atu imratun zatun ahsana wa jamalin faqal inna akhaballah wa rajulun tasdaqa bisadaqin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiku yamnihu rajulan zakarallahu khaliyan fama sad ainuhu mutafaqan alaih. Jadi masyarakat yang diidam-idamankan itu ada 7 golongan. 7 golongan. Tuan-tuan tengok. 7 golongan. Siapakah yang disebutkan 7 golongan ini yang diidam-idamkan? Setiap negara, setiap negeri, setiap daerah, setiap taman dan setiap kampung-kampung kita. Ini. Sebab kita mengambil mau jadi orang yang baik ni, yang Allah reda subhanahu wa Allah reda ini perlu mengikut ittiba sabdaan Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah gariskan. Artinya tadi daripada hadis itu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa Abu Hurairah ni? Siapa boleh bagi tahu siapa Abu Hurairah? Nama sebenar Abu Hurairah ni. Sudah. Sahabat Nabi ni kalau ikut, kenapa nama dia Abu Hurairah ni? Sebab digelar oleh Nabi sebab dia ini orang yang suka miau-miau. Yang suka miau-miau, suka kucing. Suka kucing. Jadi dipanggil Abu Hurairah, bapa kucing. Bapa kucing, yang mana ketika itu Nabi melihat ada suara bunyi kucing dekat dengan Abu Hurairah ini. Abu Hurairah, sekali Nabi lihat ada seekor kucing di lengan Nabi. Lengan Abu Hurairah ini nampak anak kucing. Jadi disitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggelarkan Abu Hurairah. Jadi siapa nama sebenarnya? Nama sebenarnya adalah Abdurrahman bin Sakhar Al-Addusi Al-Yamani. Abdurrahman bin Sakhar Al-Addusi Al-Yamani. Jadi gelar dia Abu Hurairah, iaitu bapa kucing. Yang baiklah. Jangan pula bapa kucing zaman sekarang menggatal pula. Meongnya menggatal. Jangan. Kalau minat kucing itu biar minat betul-betul. Jangan main-main. Biar minat itu biar betul-betul. Jangan main-main lah. Sekejap piara, lepas tu dibiar pula, ditandang, disepak. Kucing dibiar, makan minumnya tidak dijaga. Itu. Jadilah seperti Abu Hurairah yang minat, yang mendalam terhadap haiwan kucing. Dan kucing ini juga salah satu kegemaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nama dia Abu Hurairah. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Ta'ala di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungannya. 7 golongan. 7 golongan. Beruntungnya lah kalau kita dapat salah satunya. 7 daripada 7 golongan yang Nabi sabdakan. Tidak ada naungan pada ketika yaumul qiyamah nanti melainkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu beruntungnya kita di dunia ini, dalam 7 ini dapat salah satunya. Tak dapat semua dapat, kita dapat satu pun okey sudah. Naungan arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu, di naungan itu, siapa yang tidak ada 7 yang disebut oleh Nabi ini, sungguh malanglah dalam kehidupan dia ini. Ketika kita di yaumul qiyamah nanti itu, pada ketika itu tuan-tuan, kita nampak matahari ni kan. Hari ni kan kita tengok panas sudah kan, jauh kan. Cuaca hari ni cukup panas. Saya pun merasa panas pada hari ini. Itu jauh sudah tu, jauh kita nampak matahari itu. Sudah kita terasa panasnya dia tu. Ini ketika yaumul qiyamah nanti, naungan yang kalau kita tidak dibawa naungan ini, matahari ni sejengkal. Sejengkal menggelegak otak kita. Kalau tidak ada naungan dari arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, menggelegak otak kita ni. Tuan-tuan, fikir di dunia ini mau bersenang-senang sahaja, maka untuk kita ini mendapatkan naungan ini perlu berterusan, bersungguh-sungguh, ada mujahadah, ada riyadhah dia, latihan dia, bersungguh-sungguh dalam apa juga amalan-amalan ibadah kita. Kerana dunia ini sebentar saja dan juga sekejap saja Allah katakan. Maka yang kekal abadi itu adalah akhirat juga. Maka 7 golongan itu, yang pertama apa dia? Pemimpin yang adil. Pemimpin al-imamul adil, imam yang adil, bukan imam sembahyang. Bukan imam sembahyang yang adil. Setiap pemimpin, kita ni pemimpin. Kalau negara tu ada menteri dia, ketua menteri, perdana menteri. Kalau kita sebagai ketua keluarga, kita juga pemimpin. Kalau kita dalam organisasi itu ada pemimpin dia. Dalam kita bekerja pun ada pemimpin juga. Dalam masjid pun ada pemimpin juga. Dipimpin dia. Macam pengurusi masjid, dia adalah ketua. Dalam jawatan kuasa masjid, pemimpin. Maka pemimpin itu perlunya dia ini satu berilmu. Berilmu. Sebab dia ketua, dia akan memberi keputusan. Sama ada betul ataupun tidak. Apabila jawatan kuasanya betul, betullah kerja dia. Kalau jawatan kuasanya mikirkan duit saja, dia punya pengurusi pun pikir duit, mau gaji pula. Ujung bulan ada gaji pengurusi masjid enggak? Ditanya pula ada pengurusi. Pengurusi masjid ini bukan adanya gaji dia. Dia ada elaun dia ujung bulan. Dia suka relawan. Menjadi jundullah. Jadi tentera Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sibuk berapa pungutan hari ini, ada kemasukan untuk aku ke ujung bulan. Bukan ditanya itu. Bukan ditanya itu. Pemimpin yang adil, dia amanah di dalam setiap dia memimpin itu. Bukan dia dipilih pilih untuk jadi pengurus masjid, dia sibuk benda-benda yang remeh-temeh pula. Dia memikirkan bagaimana pengurusi masjid memikirkan komuniti dan masyarakat kampung ini beriman, berilmu dan juga beramal. Jadi pengurusi masjid kita pada hari ini sudah war-warkan di setiap blok ke blok bahwasanya pada malam ini adanya kuliah maghrib, kena datang. Itu sebab apa? Mengajak kepada masyarakat cintakan ilmu, apalagi cintakan ilmu agama. Kita tahu kita sebagai orang yang beragama Islam, maka kena mempelajari hukum hakam Islam.
Jadi pengurusi masjid kita, imam kita, jawatan kuasa kita bekerja keras untuk mengimarakan masjid. Bukan masjid ini datang balik, datang sembahyang balik, balik sembahyang, balik sembahyang, begitu saja, tidak. Sebab belajar ilmu solat tu pun juga perlu ada ilmu dia. Jangan kau suka-suka mau jadi imam, suka-suka imam, Fatihah tak betul, tunggang langgang, batal kalau dia. Kalau Fatihah pun tidak betul, maka tidak sah solat. Tidak solat. Dalam Fatihah tu kena betul, bacaan Fatihah tu kena betul. Kalau tidak sah solat. Fatihah tu wajib, rukun yang wajib dalam solat. Jangan main-main. Jadi solat tu, Fatihah itu kena betul. Jadi memilih memimpin imam, itulah imam itu depan. Bukan kau suka-suka mau jadi imam. Ada imam sudah suka-suka kau pergi jadi imam. Bacaanmu tunggang langgang pula. Bikin malu kumpulan. Bahaya. Di depan itu, di belakang ini pun juga, di belakang Bilal ni ataupun di depan ni dia kena tahu. Apabila imam batal, apa dia punya reaksi, cara dia. Takkan kau tengok satu video tu, imam lambat, kau tengok begini. Mana sudah imam? Aku pun duduk begini. Bukan Bilal pun cabut, imam sudah cabut, kau pun cabut juga. Jadi sama-sama pakat tengok. Mana sudah imam kita ini? Tak bangun-bangun lagi ini. Jadi perlu ada pemimpin yang begitu, pemimpin yang adil. Dan pengurusi itu pun juga pengurusi yang baik, mengajak manusia. Kita di akhir zaman, fitnah akhir zaman ini terlalu dahsyat, dia punya ujian. Kadang-kadang iman kita ini diuji, yang sedikit nipis ni sudahlah iman kita ni pandai bertambah, pandai berkurang, ikut suasana dan tempat dan suhu dia. Jadi Islam tu al-Islam wal ilmu wal amal. Islam itu ilmu dan amal. Tak boleh kau datang Islam beramal saja, tidak ilmu. Tak menjadi bosku. Kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Kita di sini ni perlu ada ilmu agama. Jangan kau datang saja balik sembahyang itu saja, tidak. Bukan Islam mengajar kau ibadah solat, tidak. Maka ada ilmu. Ini pada malam ini untuk kesempatan kita orang yang tidak bekerja pagi, tidak sempat dan menada ilmu, jadi dibuatkanlah kuliah maghrib. Dipikirkan lagi kuliah maghrib, jemput bawa ustaz. Terkadang kan kalau imam saja, Bilal saja, imam satu, imam dua, itu saja. Yalah, kalau kita hari-hari makan nasi goreng saja, makan Maggi saja, tidak bosan kan? Mentang-mentang lah kan, ekonomi sekarang makin naik, dia punya barang, semua barang makan Maggi saja. Pasti kau pun mau makan benda yang lain. Pasti mau makan nasi Arab, Western, itu dibuatkanlah kuliah jemputan. Kuliah jemputan itu supaya apa? Tidak bosan, asik-asik Imam Adnan, Imam Syafiq, Imam Adnan, Imam Syafiq, itu saja. Maka dijemputlah juga. Jangan kata pula, jangan pula pengurusi pula berpikiran cetek pula, pikiran cetek. Tak payah kita jemput orang luar sana, bikin habis duit. Habis duit. Tak pernah lagi masjid surau ini dicabut dia punya wayar. Dipotong lagi dia punya ni. Tak pernah lagi. Pasti apabila masjid surau itu ada pengimaraannya, jadi tidak teragak-agak orang mau sedekah, mau infak bagi, bukan lagi RM1. Hari itu sudah RM1. Aku nampak masjid ni hebat ni, apa semua ni kan, pengimaraan, bagilah RM10, RM5. Sebab apa? Mau menapung penceramah kan. Lepas ceramah tu ada dia punya sampul. Contoh lah, saya katakan. Jadi itulah, jangan pengurusi masjid itu biar pemikiran dia pemikiran ilmu. Pemikiran ilmu, apabila dia pemikiran ilmu, jadi belia anak-anak kita, beliau ada juga pemikiran ilmu, mendidik masyarakat. Belia-belia kita di sini di masjid mikir kan, mana tahu kan mau buka persatuan silat Haji Datuk Basra pula, mau bersilat semua di sini, di masjid pun disilat juga, tidak ada masalah. Belajar silat tidak masalah.
Itu adalah seni warisan anak Melayu. Seni anak warisan Melayu. Sebab apa? Di dalam seni itu ada adab dia. Adab dia. Bukan sahaja menuntut ilmu, belia-belia kita pun kita fikir apa yang kita perlu buat ini ya. Kita buat aktiviti untuk bersilat, untuk belia-belia ini. Di samping itu buat di pengarangan masjid. Tidak masalah. Janganlah pula di sini. Tengok penghancuran segala mimbar apa semua bersilat di sini. Maka itu pemimpin yang adil, yang bijaksana. Itulah Amirul Mukminin itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu orang yang bijak. Bukan juga orang yang dongok-dongok. Jadi itulah, jadi beli pemimpin adil tuh. Sama ada kita memilih daripada ketua menteri, perdana menteri, ahli parlimen tuh. Jadi biarlah pemimpin yang adil. Bis tu. Kedua, pemuda yang hidup dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Pemuda yang hidup hatinya itu suka kepada kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hadis ini bukan sahaja untuk orang muda ni, kita ni orang beliau-beliau ni pun, kita ni pemuda juga. Kita pemuda yang mana suka kepada kebaikan, bukan jadi orang yang tidak suka kebaikan. Kalaupun ada majlis ilmu itu pun kita suka, kita sokong, kita sama-sama sokong, kita panggil pakat-pakat blok. Bukan saja ada kau ramaian tarik menarik satu blok kau bawa, tapi majlis ilmu anduk bawa. Jadi kefahaman itu perlu diluruskan. Kalau ada majlis ilmu, kita adalah orang yang suka. Janganlah kita orang buat apa majlis ilmu, sudahlah sembahyang lewat, ustaz tu pun lewat lagi berceramah, lewat kita sembahyang. Pikirnya dia seorang sembahyang. Pikirnya dia seorang sembahyang. Jadi yang ustaz dan semua yang mendengar tidak sembahyang. Menuntut ilmu itu adalah wajib setiap muslimin dan juga muslimat. Maka apabila dua pertembungan datang, solat isyak adalah wajib, menuntut ilmu itu adalah wajib. Jadi mana yang lebih aula? Mana lebih aula yang diutamakan? Maka yang fardu ain yang menuntut ilmu itu diutamakan. Tetap juga sembahyang isyak, cuma dilambatkan sedikit, taklah sampai jam 12. Ustaz pun pandai penat. Dilambatkan sedikit, kena memberikan faham. Solat ni cara dia, macam mana rukuk betul, sujud betul, baca tahiyat betul, baca Fatihah betul. Jadi apabila kita menuntut ilmu baru dapat keberhasilan daripada apa yang kita tuntut. Keberhasilan oleh apa yang kita tuntut di situ membuahkan hasil, maka datanglah istiqamah di situ. Apabila orang yang tidak ada ilmu ini datang, dia beribadah saja tidak mau menuntut ilmu, maka dia adalah orang yang pertama dikecundangkan oleh syaitan. Ya, betul. Jadi adalah orang yang pertama dikecundangkan syaitan berbanding orang yang berilmu. Syaitan takut kepada orang yang berilmu ni. Orang syaitan takut sebab tidak boleh ditipu. Kalau orang yang tidak berilmu dia boleh ditipu. Boleh ditipu dia. Itu yang ambil wuduk tu mau berjam-jam. Ambil jam. Angkat takbir Allah tepuk mana ni. Apabila belajar ni macam mana niat betul, macam mana ketika niat itu betul, ada rukun dia, niat yang betul, rukun yang betul, sujud yang betul. Jadi perlu pada itu. Jadi jadilah kita pemuda, cintakan kebaikan. Kebaikan apa sahaja kita sokong, kita dokong. Walaupun kita tidak dapat duduk di majlis ilmu ni, kita sokong, kita dokong. Jangan kita yang pemuda yang mana yang disebutkan orang yang tidak menyukai majlis ilmu ini, bukan sahaja di masjid ataupun community KRT. Kalau benda itu memberikan hasil yang manfaat kepada masyarakat kita, community kita, maka itu kita sokong.
Kita sokong, jangan bawa budaya-budaya yang tidak ada peradaban dalam Islam ini. Segala menarik sana, menarik sini, macam orang gila sudah saya tengok. Belia-belia ini, pemuda ahbab ini akan menjadi satu dongkak, menjadi tiang penerus delegasi masyarakat nanti. Kita ni ibu-ibu, ayah-ayah yang ada di sini, kompong kita mati, pasti dan mati. Kita ada anak ini, anak-anak kita akan menerus delegasi kita, perjuangan kita. Maka dorang inilah perlu ditarbiyah, dididik dengan baik. Sebab akan menjadi harapan di sebuah negara, harapan sebuah negeri kampung kita. Jadi itulah, jadilah pemuda yang adil, pemuda yang hidup dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. An khairun nas anfa'u linnas, jadilah orang sebaik-baik yang beri manfaat kepada orang lain juga, sebaik-baik orang lain. Kita ada masing-masing, ada kepandaian, masing-masing ada kepakaran masing-masing, maka kita akan bersatu padu sesama kita. Keberjayaan sesuatu masyarakat dan belia itu apabila orang yang berusia beliau ini tetap mendukung setiap apa yang dilakukan di sebuah kampung itu. Yang ketiga, lelaki yang hatinya terkait dengan masjid. Lelaki hatinya yang terkait dengan masjid, terkait ini terpaut dengan masjid. Hatinya itu terpaut dengan masjid. Kita ini pun lelaki yang terpaut adalah suka pergi masjid. Pergi masjid, solat berjemaah lebih baik di surau ataupun masjid. Kalaupun ada masalah, isteri kita mau solat berjemaah sama kita, lebih baik aulah lah sembayang di rumah lah. Isteri pun sekali-sekala isteri mau berimamkan suami, tidak ada masalah. Surau, tapi kalau lebih baiknya sembayang di masjid ataupun surau. Bayangkan, janganlah dihalang pula anak-anak kita juga, terutamanya belia kan. Bagaimana kau nak masjid? Janganlah kau pergi masjid. Dilarang lagi pergi masjid. Bapak kau masjid itu bermain saja kau. Berlari-lari saja. Kau bukan kau sembayang. Janganlah dilarang. Begitu juga Bilal lah. Jangan juga merotan budak-budak yang ada di sini. Janganlah juga kan. Pernah viral kan juga. Bilal rotan, bawa lagi rotan. Siap duduk di belakang lagi, misai panjang lagi Bilal dia. Siap mau merotan lagi anak-anak. Jangan. Biar dorang, walaupun dorang bermain, kita nasihatkan mereka. Nasihatkan mereka. Biasakan diri dorang di masjid. Mudah-mudahan dorang nanti akan ingat besar nanti duduk di masjid, menghidupkan masjid. Janganlah juga kita ni seperti orang yang dulu kita ni dah sudah duduk di masjid, jadi orang bodoh lagi, jahil lagi, tak belajar ilmu, dihalang lagi ke masjid. Jangan larang. Walaupun orang teriak ke apakah, walaupun tadi budak di sebelah saya kan, dia sembahyang tadi, dia baca tahiyat. Dah tahu apa dia baca. Dia baca kawan sebelah tu sambung. Tak apa. Biarkan jinak dia untuk solat. Lama-lama dia akan terbiasa. Oh, bapakku ni. Kita ni sebagai bapa ataupun ayah ini sebagai menjadi satu teladan kepada anak kita. Pada anak kita selalu pergi masjid. Kita bawa anak kita ke masjid, dia akan memori dia akan tersimpan. Budak-budak ini dia cepat mengingat. Maka apabila kita selalu pergi masjid, bawa ke masjid, maka ketika kita tidak ada pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan teringat, bapak pula yang selalu datang ke masjid ajak aku ni. Aku tidak akan jadi begini kalau tanpanya ibu bapakku ni yang mengajak ayahku yang bawa ni ke masjid ini. Aku tidak akan jadi orang begini kalau ayahku tidak jinak-jinakkan aku di masa kecil untuk ke masjid. Bukan pergi pampe. Mengajak aku pergi pampe pula, dinosaur pula. Masjid nak mau pergi. Dinosaur pula. Itu ada permainan-permainan bahaya tu, permainan-permainan yang ada di situ. Pampe tu untuk maklumat juga, di situ ada judi dia. Kita tak nampak dalam mainan tu. Ada judi dia. Kau bayar RM5, RM10, lepas tu dibagilah ke bola ke,
baling tin tu kan, baling tin, tangkap itik tu ke apa ke segala macam, di situlah. Maka di situ ada judi. Ada judi di situ tu. Kita bayar dengan duit, itulah dia beli hadiah. Nampak? Itulah judi. Di situ adalah judi. Hati-hati dalam itu. Kecuali kalau dia bayar itu untuk perkhidmatan, bayar tapak, tak kisah. Tapi dengan hadiah itu dia beli untuk beli hadiah, di situ judi juga. Di situ ada judi dia. Kadang-kadang menipu lagi. Itu kena hati-hati dalam situ. Bawa anak, bawa anak tu bukan tak boleh bawa boleh. Tapi biarlah berpada-pada bawa anak itu. Dua orang yang saling cinta mencintai kerana Allah. Dua orang yang saling cinta mencintai kerana Allah. Ini persaudaraan sesama Islam. Dia saling mencinta ketika jemaah, contohnya jemaah masjid kita kan, kita saling nih cinta mencintai, kasih sayang sesama kita kan. Jangan ada pergaduhan, perbalaan disebabkan pengurusi masjid tak sudah datang masjid. Tak mau datang, tak maulah aku datang masjid, aku sudah kalah dalam undian ini. Tu silap tu. Dah jadi pengurusi sudah tak mau datang masjid sudah pula. Macam mana? Sebenarnya kamu jadi orang yang istiqamah dalam dalam perbuatanmu itu, ataupun macam mana? Biasalah pengurus itu pandai bertukar-tukar, sedangkan Perdana Menteri pun boleh bertukar-tukar. Ini kan lagi pengurusi masjid tak pandai bertukar-tukar. Jadi tabah dan reda sahajalah kalau tidak sudah jadi pengurusi masjid. Tapi tetap dalam hati itu, biarlah aku tak jadi pengurusi masjid, aku dapat naungan aras Allah Subhanahu wa taala, aku lelaki yang terpaut hatinya di masjid, dan aku menjaga ukhuwah di kalangan jawatan kuasa masjid dan ahli jemaah dia, saling cinta mencintai. Itu baru betul. Bukan kalau saya dalam undian tak mau sudah datang ke masjid. Silap aduh. Silap. Perdana Menteri pun boleh tukar. Berhimpun kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Biarlah kita ni orang yang saling cinta mencintai sesama kita, kasih sayang sesama kita. Sebab apa kita mau dapat cinta mencintai sesama kita ini? Orang kalau sahabat-sahabat kita sakit, jawatan kuasa kita masjid sakit kan, kita datang ziarah dia, kita jawatan kuasa ini pakat-pakat, ada jemaah kita ni sakit lama nak datang ke masjid ni, ayo kita pakat-pakat. Pakat-pakat tu janganlah bawa kosong-kosong. Pakat-pakat itu bawalah juga buah-buahan ke, anggur ke, McDonald ke, bawa untuk dia. Itu pakat-pakat. Barulah dia pun Allah, jemaah masjid datang ziarah dia, dia pun rasa berhargai, kita pun sayang kepada dia. Sebab dia apa, jemaah bukan sahaja itu, dalam blok, ketua blok pun ada di sini saya dengar. Ketua blok saling tahu anak-anak buahnya di mana. Blok ini namanya sekian ini, sekian ini. Sebab ini adalah saudaraku, saudaraku se-Islam, jadi aku kena ambil tahu apa yang berlaku dalam blok ini. Aku kena ambil tahu, jiran tak makan, tiada duit, dibuang kerja ke apa segalanya, kita tahu. Saling cinta mencintai. Bukan juga saling mencintai ada benda peribadi pula, projek pula. Ini payah ni, ada projek besar. Mentang-mentang dia dekat dengan YB, kan? Teruslah YB itu sepupuku lah, sepupu sepapat lah, macam-macam lah, terus bersepupu. Tak pernah pun jadi bersepupu sudah. Jangan ada kepentingan begitu. Biar kita ini saling cinta mencintai kerana apa? Sebab kita mau dapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala, berhimpun kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Dan lelaki yang dirayu oleh perempuan yang jelita, yang mengerjakan zina, lalu ia berkata, aku takut akan Allah. Dan lelaki yang menyembunyikan sedekahnya. Yang tadi ini jelita mengerjakan zina. Seorang lelaki yang dirayu perempuan yang jelita untuk mengerjakan zina, lalu dia berkata, aku takut akan Allah. Seorang lelaki yang tebal iman dia, amal dia kan, dia takut, dia mau lakukan. Bukan sahaja lelaki inilah, tidak kira tua muda pun sama juga, tidak kira ustaz kah apakah. Ini pun masalah ustaz ni juga. Masalah ada ustaz ni kan terbaru pula, dia cerita pula dia pernah buat gini-gini lah, berzina lah apa. Masalah ustaz pun tak boleh pakai sekarang. Jadi tuan-tuan menjemput ustaz biar pastikan dia bersih daripada segala jenayah.
Pastikan dia bersih daripada jenayah, bukan jenayah sosial saja, jenayah daripada fahaman-fahaman yang bertentang daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu bukan saja akidah dia, tasawuf dia, ibadah dia. Yang terbaru saya jumpa baru-baru Hakim kan, baru-baru saya jumpa Hakim Aris tu, dia menceritakan dia tengah buat dalam khot ini, dalam mahkamah membahaskan tentang ajaran Millah Ibrahim. Millah Ibrahim ini bilangnya ajaran agama tidak ada, agama Islam tidak ada, cuma ajaran-ajaran agama saja. Ajaran-ajaran agama sahaja. Dia kata semua agama Islam ini tidak ada, ajaran-ajaran Islam sahaja ada. Dan dia mentakwil Al-Quran tu menggunakan kepala otak dia. Menggunakan kepala otak. Bilangnya kita tidak perlu solat, bilangnya. Jadi macam mana solat? Bilangnya solat ni kita jalan saja, kita keluar rumah, itulah solat, bilangnya. Lagi dahsyat dia punya tu. Berjalan juga, hati-hati tuan-tuan. Dia punya ibu pejabat, ada ibu pejabat lagi di Tuaran. Ibu pejabat. Itu. Jadi itulah tuan-tuan, perlunya kita ni mempelajari ilmu akidah yang jelas. Yang jelas. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang jazam akidah kita, wal khati'i, putus. Tidak boleh 99 kita punya keyakinan kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh 99 yakin kejap yakin kejap tak yakin, kejap tak yakin, tak yakin dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Apabila orang yang beriman, betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan dia punya ilmu, keyakinan dia kepada ilmu dengan Allah Ta'ala, jazam wal khati'i, dia yakin apapun kehidupan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dia akan syukur, dia akan sabar ketika susah, dan syukur ketika senang. Sabar apa diuji pun, apapun diuji berlaku di dunia ini, dia terima qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu apa yang Allah Ta'ala bagi ini ada hikmah di sebaliknya. Dia menerima qada dan qadar Allah ini, diuji. Iman seseorang itu tidak akan diuji kematian. Kematian akan diuji juga. Allah akan uji kita. Terkadang mati kita punya adik-beradik, kadang mati kita punya isteri, kadang-kadang mati kita punya anak. Allah akan diuji kita ni. Bala Allah bagi kepada kita, COVID-19 itu menunjukkan iman kita diuji. Sama ada kau takut COVID virus yang Allah Ta'ala bagi itu kah, atau kau takut kepada Allah Ta'ala. Sampai sekarang orang Muhammad SAW pun takut sudah. Sampai salam bersalam. Padahal sunnah sudah dikatakan okey, sekarang ini boleh sudah bersalam-salam, masih lagi takut apa? Salamlah. Jangan takut. Itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan diuji keimanan kita. Penyakit yang virus kecil itu, yang mana mematikan seluruh negara itu, menunjukkan sama ada kau sebagai seorang Islam, kau yakin Allah Ta'ala kah, ataupun kau takut virus itu, COVID-19 itu. Jadi disitulah ukuran kita keiman. Tidak akan lepas daripada ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita ini diuji iman kita. Masuk diuji iman kita apa? Apabila nafsu dan syaitan kita, nafsu kita ini perlu dikekang. Nafsu kita ni, lapisan nafsu ke 7 nafsu kita, nafsu amara, nafsu lauhama, nafsu mulhima, banyak nafsu kita. Jadi perlu dikekang. Dikekang itu dengan apa? Dengan banyak zikrullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hudur qalbi ma'a Allah. Hudurnya hati kita di mana sahaja, bukan dalam solat saja. Salam solat bolehlah jaga, Allahu Akbar, di luar solat. Melangkahnya kaki kita ke kiri itu menunjukkan disitulah ada nafsu dan ujian syaitan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar tengok orang pakai pakaian yang buka aurat, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diuji kita, nafsu kita. Apabila tidak, nafsu kita ini tidak dikekang dengan betul, dilatih dengan betul, maka kita akan dalam su'ul amarah, dalam kita keadaan mati dalam su'ul, mati dalam apa? Kejelekan.
Tu. Nafsu su'ul amarah juga, nafsu itu membawa kejahatan kepada kita. Jadi itu kita. Kita seorang lelaki ini walaupun tengok macam-macam, lelaki tua pun ada yang jadi perogol. Itu bahaya. Apalagi ustaz-ustaz jadi penunggang agama. Macam-macam. Jadi itulah, mencari guru tu biarlah guru yang betul, berkawan dengan orang-orang yang soleh. Itu anak-anak muda, laki-laki sama ada yang berusia itu berkawan dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik, sebab dia akan menegur kita, akan mengajak kita. Kalau kita tergelincir itu, akan ditegur kita. Begitu juga ibu-ibu ada yang di belakang sana, berkawan dengan orang yang orang baik. Jangan berkawan sama orang-orang yang basuga membawang-bawang sana. Satu blok dia bawang, dia racun semua kepala otak orang. Bawang sana, bawang sini. Bagus-bagus bawang itu untuk memasak, digelar kepada makcik bawang, kepada manusia. Tengok, kasihan bawang. Bagus-bagus perangai itu, perangai disebut perangai baik. Yang jadi masalah digunakan perangaimu macam babi. Kasihan, babi jadi masalah. Gitu. Jadi itu jadilah lelaki atau perempuan yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lelaki yang menyembunyikan sedekahnya. Dan lelaki yang menyembunyikan sedekah dia bersedekah, suka bersedekah, hatinya suka bersedekah walaupun sedikit seringgit. Ada majlis ilmu pada malam ini, pakat-pakat, jom kita kongsi-kongsi, bahasa kita patak-patak kan, seringgit seorang, bolehlah tengok seringgit satu blok. Alhamdulillah ada majlis makan-makan selepas dengar kuliah, kerana sunat kita selepas majlis ilmu itu ada makan-makan. Ada makan-makan, umumkan dalam sebulan begitu ada majlis besar untuk pengetahuan, sidang jemaah dan juga community blog semua. Pada malam ini ada majlis ma'al ijrah. Jadi kita ada makan-makan selepas ini, kambing golek ataupun lembu golek. Pakat penuh ni. Penuh ni masjid. Tak pernah. Sebab ada yang menarik dia itu dia kambing golek tu. Kambing golek, lembu golek. Pasti tidak ada masalah untuk dia. Tidak ada masalah untuk kita meraihkan ma'al ijrah tahun baru ini. Ma'al hijrah menyambut awal al-Muharram. Menyambut tahun baru, bukan je Happy New Year, tahun baru masih hijrah tak disambut juga. Masih tahun hijrah, tahun masih bukan main happy lagi, letup sana letup sini. Hijrah tahun baru Islam. Dah happy pula dia. Apa tu? Besok tahun hijrah Islam. Dapatlah, tidurlah. Bukan. Kita masih itu, kita tunggu tepat pukul 12 tu kan. Menunggu, okey, 10, 9 dikira lagi. 8, 7, pom, meletup. Happy New Year. Sekali masih bulan dah ada pula. Itu masalah kita. Tu. Maka itulah orang yang lelaki suka bersedekah, berinfak ini dalam sembunyi-sembunyi, berinfak ramai-ramai, berwakaf, berzakat kan. Macam-macam lah. Jadi ustaz, macam mana pula orang yang suka bersedekah ditunjuk-tunjuk? Tak ada masalah juga. Sebab satu kampung kita malas bersedekah kan, malas bersedekah, jadi tunjuk-tunjuk lah supaya mengajak. Tujuannya bukan apa, tujuannya untuk mengajak manusia kan. Rasulullah itu sebagai petunjuk, teladan, ittiba kita. Maka kalau di satu kampung ini bersedekah pun tak mau, kena ada yang menjadi petunjuk jalan dia, menjadi orang yang bertakwa. Itu yang selalu kita dengar dalam khutbah itu, ittaqillah, 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 bertakwalah kepada Allah, takwalah kepada Allah. Macam mana pula jalan takwa ini? Macam mana kaedah menjadi orang bertakwa? Maka menjadi orang bertakwa ini adalah salah satunya ini duduk majlis ilmu. Barang siapa yang duduk di majlis ilmu ini, Allah akan bagi dia ketajaman takwa itu, campakkan takwa kepada dia, dan Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan dia untuk jalan syurga. Ini duduk majlis ini, Allah mudahkan jalan syurga. Siapa nak mau masuk jalan syurga, Allah mudahkan. Dalam salah satu perjalanan kita di yaumul qiyamah ada yang namanya titian siratul mustaqim, yang mana kalau orang yang beriman, beramal, al-musiddiqin, yang siddiqin, yang mukhlisin, maka dia akan jalan di titian sirat itu seperti kilat. Tuan-tuan tahu dalam itu sisiran sirat itu apa, macam mana dia punya gambaran? Tuan-tuan tengok rambut tuan-tuan, halus seperti rambut.
halus seperti digambarkan, tapi wallahu ta'ala macam mana halus dia. Di bawah titian sirat itu adalah api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala yang bahan bakarnya ada manusia. Maka kalau kita di dunia ini banyak bersedekah, beramal dan apa juga yang membolehkan kita ini mendapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala itu, maka disinilah menjadi kita untuk melakukan amal-amal. Apa maksud amal-amal ini? Inilah pekerjaan kita. Pekerjaan kita. Maka oleh itu di dunia inilah satu Allah select kita, mana orang yang bertakwa, yang beramal soleh, mana yang dia bagi syurga Allah Firdaus, Jannatun Naim, Jannah syurga Babul Salam, Darul Salam. Allah akan bagi tingkatan-tingkatan mengikut amal-amal di dunia ini. Dan laki-laki menyembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu dengan apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang lelaki yang mengasihi Allah dalam keadaan bersendirian, maka mengalir air matanya. Laki seorang yang duduk bersendirian dalam qiyamul lail contohnya dia duduk di masjid kan, duduk sendirian, beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menghayati istighfar dia, hakikat istighfar juga. Dia sebut astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sehingga mengalir air mata dia, mengenangkan taubat dia, dosa-dosa dia. Sebelum istighfar itu kenang dulu, mengenang-kenangkan dosa-dosa kita yang banyak seperti pasir yang ada di dunia ini, sehingga dia ini mengalir air mata. Mau tanya, paling last bila kita ini mengalir air mata di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bila last kita ini, air mata kita ini menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Paling-paling pun menangis menengok cerita sinetron. Paling-paling pun menengok ada satu scene yang mati lau tu kan, isteri pijak di situ, kita mesti aduh, kalau aku masuk di dalam ni matilah juga toga ni. Itu tanya, paling last kau menangis tu bila di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apabila kau menangis di hadapan Allah dalam keadaan qiyam kah, kita solat waktu malam kah, duduk di masjid sendiri-sendiri kah, ataupun sebelum tidur itu kenang kita punya muhasabah diri kita, kenang-kenang kita punya dosa. Ya Allah, banyak apa hari ini dosa aku lakukan, apa amal aku lakukan, ya Allah kau terima. Ya Allah, aku ni dapat solat hari ini 5 waktu, adakah kau terima? Ya Allah, muhasabah. Kita orang Sabah ni kan banyak muhasabah lah. Orang Sabah banyak muhasabah dia, bukan tinggi-tinggi Gunung Kinabalu tinggi lagi sayang sama kamu. Allah Ta'ala tu tetap sayang. Allah Ta'ala tu sifat dia Rahman, sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Diciptakan gunung itu menunjukkan kita ini, ya ulil albab, lihat kebesaranku Allah, aku berikan kepada kamu. Sedang bukit bukau ini saling berkasih sayang. Bukit yang kita nampak selaling berkasih sayang, bercantum-cantum menunjukkan apa? Kasih sayang, teguh dia, sayang dia kepada Allah. Sebab apa? Amanah yang diberi. Kalau sudah kata Allah hancur. Maka itulah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia seorang mengingati Allah dalam keadaan sedih. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka inilah 7 unsur kepada masyarakat madani yang bandar kita idam-idamkan. Kalau wujud ke-7 unsur ini di dalam satu masyarakat, maka masyarakat itulah ialah masyarakat madani yang sebenar. Pada yang sebenar. Dan kalau wujud ke-7 unsur ini dalam sebuah negara, maka negara itu ialah negara madani yang sebenar, kerana unsur itu melengkapi semua lapisan masyarakat pada suatu negeri, iaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin, seorang lelaki yang di hatinya terpaut dengan masjid, 2 orang lelaki saling mengasihi, dan juga lelaki yang kuat iman, yang tidak mudah terpengaruh dengan godaan nafsu dan syaitan, penderma penginfak. Mau tahu pada malam ini kan penderma penginfak. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala tambah rezeki dia kan, diangkat segala penyakit zahir dan batin, dimudahkan segala perjalanan kehidupan dia, dikurniakan anak-anak yang soleh dan soleha, bertambah iman, bertambah amal, bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan juga ketujuh takwa dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah ketujuh-tujuh itu yang perlu kita ada. Perlu ada. Tujuh-tujuh perlu ada kalau mahu. Kalau mahu. Kalau tidak mahu pun ambillah salah satunya. Yang ibu-ibu di belakang itu, yang ada di belakang sana itu, mudah-mudahan Allah kurniakan anak yang soleh, anak yang dengar cakap, bukan anak yang bangang yang tidak dengar cakap, anak yang bagus. Sebab apa? Tulang belakang sebagai seorang ketua, pemimpin adalah juga ibu-ibu di belakang sana yang memberi sokongan kepada kita. Mudah-mudahan Allah kurniakan kebaikan dan manfaat dan mudah masuk syurga. Perempuan ini boleh mudah masuk syurga apabila dia redha apa yang suaminya ada, apa yang saya ada tidak berungut. Dalam satu kitab, ada satu kitab panggil, dibaca kalau kitab itu untuk kuliah muslimat, kitab Muhimmah di situ. Boleh imam boleh baca, menjadi istri yang soleha. Bukan istri yang toleha, istri yang soleha. Begitu juga bapak-bapak yang ada di sini, teruskan duduk di dalam majlis ilmu, ambillah masa. Apa kata Imam Syafi'i, apabila kamu tidak duduk di dalam majlis ilmu selama sebulan, hitam akan duduk di dalam hatimu. Apabila didik hitam telah masuk, maka syaitan akan mula bersangkar di dalam hatimu. Nah, kalau unsur wujud dalam masyarakat, maka masyarakat itu dinamakan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, masyarakat yang berakhlak mulia, masyarakat yang hidup dalam nilai rabbani, nilai rabbani, kenal Allah Subhanahu wa taala, dan masyarakat yang selalu dapat redha Allah, redha dan maghfirah Allah, ampun Subhanahu wa taala, Allah ampun daripada penduduk-penduduk yang ada di sini. Saya kira cukup sekadar itu, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung lagi kalau ada jemputan kuliah lagi lah. Kalau tiada, wallahu ta'ala. Saya datang sebagai jemaah surau sajalah, jemaah masjid. Sebab saya punya ibu ada duduk di sini blok 7 di selapnya. Saya datang di sini juga. Wallahu ta'ala. Saya kira cukup itu saja. Terima kasih kepada puri masjid. Mudah-mudahan Allah tambahkan iman dan takwa, dan seluruh jawatan kuasa masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan bertambah rezeki imam kita juga, begitu juga ahli jemaah. Terima kasih juga kepada jemaah-jemaah, adik-adik yang di sini, kerana sudi menghadirkan, membagi masa sedikit untuk kita berkongsi ilmu. Tiada niat untuk mengajar tuan-tuan, ibu ayah sekalian, cuma berkongsi ilmu. Wa tawasau bil haq wa tawasau bisabr. Jadi saya cukup sekadar itu. Wallahu taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi yassir lana wa la tu'assir lana, Rabbi tammin bi khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.